Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Teacher harap semua orang sihat and having a wonderful day. Okey, sebelum kita mula PDPR kita pada hari ini, teacher nak ucapkan terima kasih kepada yang sentiasa hantar homework kepada teacher. Ada beberapa orang, you know who you are, okay? Thank you. Hari ini, hari Rabu, tarikh hari ini 18 Ogos 2021. Hari ini kita akan belajar unit 2, Teknologi Pertanian, dan tajuk kita pada hari ini ialah Mari Tuai Hasil. Sebelum itu, teacher nak kamu keluarkan buku teks RBT tahun 6. Buka buku teks muka surat 59. Okey, buka sekarang. Teacher tunggu kamu. Buka. Okey, sudah. Okey, tanaman hidroponik boleh dituai setelah mencapai peringkat matang. Dituai tu apa? Kita boleh ambil untuk guna. Okey? Hasil tanaman hendaklah dituai dengan cara yang betul. Hal ini demikian supaya hasil tuaian dan pokok tidak cedera. Apa tidak cedera? Tak patah, dia punya daun tak koyak dan sebagainya. Okey. Terdapat banyak cara ataupun taklah banyak sangat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menuai hasil tanaman. Jom kita tengok. Berikut merupakan jadual tempoh matang dan sifat fizikal tumbuhan. Kalau kamu tengok tumbuhan sawi hijau 30 hingga ke 35 hari. Okey, kailan 45 hingga 50 hari. Okey. Kadang-kadang anak pokok ni masih belum boleh dituai walaupun dia dah sampai tempoh dia. Maksudnya dalam masa 30 hari tu sepatutnya sawi dah matang, betul tak? Tetapi ada kes 30 hari masih belum matang. Sebab apa? Kamu tengok jadual yang ketiga, sifat fizikal dia. Kalau rupa dia macam dalam gambar ni, baru boleh kamu tuai. Kalau rupa fizikal dia masih kecil, tidak boleh dituai lagi. Kita tengok jadual seterusnya. Bayam 25 hingga ke 30 hari. Okey, kangkung 25 hingga ke 30 hari. Itu bayam fizikal dia dan itu kangkung. Alright. Seterusnya tomato. Tomato tempoh matang dia 50 hingga 60 hari dan timun 45 hingga 50 hari. Dan sifat fizikal dia, tomato dah warna merah, bulat dan timun dah panjang, dah besar, tak ada kecil-kecil. Okey? Right. Hasil tanaman hendaklah dituai dengan cara yang betul. Hal ini demikian supaya hasil tuaian dan pokok tidak cedera. Apa tidak cedera? Tak patah, dia punya daun tak koyak dan sebagainya. Okey. Terdapat banyak cara ataupun taklah banyak sangat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menuai hasil tanaman. Jom kita tengok. Cara menuai hasil tanaman. Yang pertama, kita boleh menuai dengan cara memetik. Cara ini sesuai untuk sayuran yang berbuah seperti cili, tomato dan lain-lain. Okey, yang kedua, mencabut. Sayuran berdaun seperti sawi, bayam, kangkung dan kailan boleh dituai dengan cara mencabut terus tanaman tersebut daripada daga tanaman. Maksudnya kamu cabut je sekali dengan akar tu. Okey? Itu ialah bagi kaedah mencabut. Dan yang ketiga, kaedah memotong. Okey, sayuran berdaun juga sesuai dituai dengan cara memotong. Okey, selain daripada mencabut tadi. Tanaman dipotong pada pangkal pokok dengan menggunakan gunting pot ataupun pisau. Okey. Pastikan kamu guna pisau dan gunting yang tajam dan bersih ya. Dan berhati-hati semasa guna alatan tersebut. Okey, kadang-kadang ada batang pokok itu tebal sangat, kamu cabut tak boleh. Gunakan pisau atau gunting. Okey? Alright. Seterusnya, penyelenggaraan tumbuhan. Tumbuhan pun perlu diselenggara, bukan kereta sahaja. Tumbuhan tu kita kena selenggara. Apa tu selenggara? Macam mana kita nak take care tumbuhan selepas kita petik, lepas kita cabut, lepas kita potong tu. Apa kita nak buat? Okey, jom kita tengok sama-sama.
Selepas menuai, hasil tanaman perlu diselenggara dengan berhati-hati dan teratur bagi mengelakkan kerosakan. Jom kita tengok cara-cara menyelenggara tumbuhan. Yang pertama, mengumpul. Kumpulkan hasil tanaman yang telah dituai di tempat teduh supaya kualiti hasil tidak terjejas. Kalau kamu letak tempat panas, nanti kering daun tu, kan? Okey. Yang kedua, menimbang. Timbang semua hasil tanaman yang telah dituai untuk merekod pendapatan hasil tuaian. Kita tengok berapa kilo kita dapat sawi hari ni. Berapa kilo kita dapat tomato. Kita timbanglah baru kita tahu. Kalau tak tahu kan. Okey. Yang ketiga, memilih dan mengasing. Pilih dan asingkan hasil tanaman yang baik dan dengan yang rosak untuk memastikan hasil tuaian berkualiti dan bernilai tinggi. Takkan nak jual ke orang sayur yang rosak, betul tak? Mesti jual sayur yang elok. Okey, yang keempat, menggrade. Lakukan kerja penggradan supaya hasil tanaman seragam dan mudah untuk dijual. Biasanya hasil tanaman digrade mengikut rupa, bentuk, saiz, warna dan berat. Kalau kamu tengok buku teks muka surat 62, kamu tengok sawi tu ada grade A dan grade B. Grade A tu nampak lebih hijau dan grade B nampak hijau dia kekuningan sedikit. Okey. Yang kelima, membungkus. Bungkus hasil tanaman yang telah digrade mengikut berat yang dikehendaki. Pembungkusan dapat mengelakkan kerosakan hasil tanaman ketika diangkut dan mudah untuk dijual. Pembungkusan boleh dibuat dengan menggunakan kertas ataupun plastik. Yang terakhir, menyimpan dan memasarkan. Simpan hasil tanaman yang telah dibungkus di dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya sebelum dipasarkan. Sekarang kamu dah tahu, okey, tempoh matang dan cara menyelenggara tumbuhan. Perhatikan hasil tanaman kamu, anak pokok kamu tu, tengok dah matang ke belum? Kalau matang, kamu boleh tuai hasil tanaman kamu tu. Okey? Sebelum teacher tamatkan kita punya PDPR pada hari ini, teacher nak tanya satu soalan dan teacher nak kamu komen di ruangan kat bawah. Apakah jawapannya? Okey? Okey, soalan dia macam ni. Mengapakah kerja penuaian dilakukan pada awal pagi ataupun lewat petang? Kenapa? Kenapa tak buat tengah hari? Kenapa tak buat malam? Okey? Tahu jawapan? Tulis dekat bawah. Baiklah, sampai di sini saja PDPR kita pada hari ini. Sekali lagi, teacher nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kamu-kamu semua yang sentiasa hantar homework pada teacher, yang sentiasa respon kepada apa yang teacher suruh kamu buat. Okey semua, take care. Assalamualaikum. Bye.